Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, tajuk kita pada sidang petang ni, sementara saya memaparkan kandungan naskah-naskah yang terbaru, apa pasal tanah Melayu dihilangkan atau dipadamkan daripada namanya di muka bumi. Jadi isu tanah Melayu, Malaya, Malayu, Malaiur, Malak, Malaka, Kedah Tua Kataha telah hilang ditelan di zaman atau di atas sebuah perancangan yang mana tidak mendapat mandat atau referendum daripada orang-orang Melayu itu sendiri. Maka kita selaku anak-anak bangsa, anak watan, anak tumpahnya darah bonda pertiwi, tanah air leluhur kita perlu kembali mengenali tanah Melayu, tanah keturunan kita. Waimah apapun tomahan, hentaman sindiran dan apa yang dipalitkan dengan yang tidak sepatutnya kepada tanah air ibu pertiwi kita. Maka pada malam ini, apa pasal tanah Melayu dihilangkan atau dipadamkan? Jadi menurut sejarah, nama tanah Melayu ni amat tua. Jadi sembah datuk. Adapun perbilangan yang dipakai itu perbilangan yang turun di Minangkabau. Tanah yang bernama Salilit Pulau Perca, selembang tanah Melayu, sebingkal tanah terbalik, sehelai akar putus, sebatang kayu rebah. Siapa yang mempunyai bilangan? Maharaja diraja. Turun di gunung berapi, tempat sialang berlantak besi, tempat kemuntung membilang bangkur, tempat penyengat bertimbal jalan. Sembah Datuk. Jadi wahai sidang penonton, sumpahnya keramat raja-raja Melayu, tanah Melayu tidak boleh dihilangkan. Namanya amat tua, namanya terlibat, terpalit dan tersulam dan bersulam dengan adat istiadat budaya dan warisan orang Melayu. Siapakah Maharaja Diraja? Adakah ianya Adam? Yang mana akan saya paparkan di dalam naskah yang bakal bersambung. Sumpahnya Selilit Pulau Perca. Daripada tanah Melayu turun ke Minangkabau. Daripada Minangkabau kembali ke tanah Melayu. Fakta lisan, fakta mentera, fakta kitab Melayu telah dikhianati di akhir zaman. Lantas, bila kita melihat ada tambahan tempat sesak berjeramin, tempat tunggal berpemarasan, tempat sulang berlantak besi, tempat kemutung membilang bangkur. Jadi sidang penonton, anak-anak bangsa, terlupakah kita tanah Melayu nama yang tua? Di dalam setengah kajian, nama tanah Melayu ada dengan Maharaja Diraja, Maharaja pertama di muka bumi. Jadi ini adalah fakta sejarah. Sejaman si gadis si Mara Cindai melapus pulau tanah Melayu. Berlayarlah ia dengan perahunya, maka bergelarlah ia batin Mahagalang. Jadi kupasannya nama tanah Melayu di dalam mentera jampi ataupun kalamullah ataupun kitab-kitab ketuhanan di dalam bentuk kias atau cerita yang telah berubah di akhir zaman. Inilah sebenarnya nilai warisan bonda pertiwi yang di akhir zaman telah dihilangkan. Jadi tanpa kita berpolemik, of the island called Pentam and the city of Malaiur, ini adalah dakyah dan juga nama-nama yang diberikan oleh pengkaji barat, oleh mereka yang melanggar dan mengalahkan the Malay fleet ataupun the Phoenician ataupun
kerajaan Empire Perahu. Jadi tanah Melayu, daripada catatan Inggeris, catatan Belanda, catatan Perancis, catatan Cina, catatan India, catatan Greco-Roman dan catatan daripada sejarah Assyrian ataupun Sumerian yang kuno. Bahasa Melayu, nama Melayu ada, tetapi di dalam konteks yang agak berbeza. Seri Boja, Archipelago, Tanah Melayu, dalam yang biru tu Tanah Melayu. Berbagai fakta akan saya bentangkan. Daripada perjanjiannya Demang Lebar Daun, orang Pahang, orang Johor, orang Nusantara berbahasa Melayu. Di manakah sebenarnya titik turunnya Adam dan bermulanya yang dikatakan sejarah orang-orang Melayu atau anak cucu keturunan Adam? Maka wujudlah mitos darahnya putih, sumpahnya jadi sehingga 7 keturunan, dan segala kesaktian yang pernah ada di alam Nusantara dan alam Melayu pada suatu masa dahulu. Jadi kita berbalik kepada State of Malaya, negeri tanah Melayu. Konstitusi perlembagaan dan kerajaan. Tiba-tiba tanah Melayu hilang sovereignty, maka terpalit dengan sovereignty the Queen and the King, United Kingdom. Kingdom yang disatukan sebelum wujudnya United Nation, wujudnya United Kingdom yang telah menyatukan dan membentuk negara-negara Commonwealth. Maka tangisan dan juga kebangkitan, kenangan nama tanah Melayu telah dipadamkan, telah dihilangkan tanpa anak cucu mengerti dan memahami apakah yang telah dipadamkan, dicabut, dan khazanah sejarah warisan yang amat tua telah dicabut daripada dada anak-anak bangsa. Ini adalah kajian sejarah. Hak bangsa Melayu, hak orang Melayu. Ianya bukan perkauman. Ada nama tanah besar Cina, ada nama tanah besar India, ada Pakistan, ada India, ada mana negeri Melayu pada hari ini? Maka anak-anak bangsa telah menyaksikan, dan pada hari ini adab Melayu telah hilang ditelan di zaman. Dalam babak keduanya nanti saya akan membentangkan maksud sebenar adab Melayu yang telah hilang ditelan di zaman. Maka wahai sidang pendengar, di dalam kita meneruskan kehidupan ke masa hadapan, apakah nilainya tangisan, pengorbanan dan perjuangan dan sejarah yang amat tua dan langka yang pada hari ini sudah tidak dipandang oleh anak cucu, sudah tidak dihormati oleh bangsa sendiri ataupun bangsa atau negara yang lain. Sebuah kerajaan dan empire zaman berzaman yang telah memegang dan dianugerahkan permata Selat Melaka. Pada hari ini Selat Melaka bukan lagi di dalam kawalan ataupun mendatangkan hasil kepada anak-anak bangsa. Inilah sebuah realiti dan hakikat kepada orang-orang Melayu di zaman ini. Semoga pendedahan demi pendedahan bakal mengembalikan kembali semangat jati diri, maruah serta kemurnian kesucian kepada anak-anak bangsa supaya bangsa ini terbela, terjaga dan boleh membela dirinya sendiri, mempertahankan dan mendapat semula hak warisan leluhur yang telah dirampas, dipadamkan sejak zaman bersamaan. Perampasannya nama tanpa mendapat ihsan kasih sayang ataupun izin daripada warga Melayu telah berlaku di zaman penjajah dan telah berterusan sehingga hari ini, sehingga kita gagal memahami, tetapi beruntung walaupun dunia ini akan terbalik perang dunia ketiga dan berbagai konflik yang akan datang,
Di dalam sebuah zaman AI, Artificial Intelligence, dan ketika dunia tanpa sempadan, maka anak cucu boleh dan bisa melihat kembali catatan nostalgia, kenangan dan sejarah leluhur kita, datuk nenek kita, moyang kita yang telah tidak diajar kepada orang-orang kita, telah tidak diajar oleh pemimpin kita. Mereka tidak mahu pandang belakang. Maka rugilah anak-anak bangsa membiarkan tanah air bonda pertiwi dan haknya tidak diberikan kepada anak-anak bangsa. Kita bakal bertemu dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.